أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid Al-Munawwarah Karyah Pancu Jaya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhaj fi Syafi'i, juzuk yang kedua, muka surat yang ke-16 bawah tu. Hari tu ayat Quran tu tak habis, tapi tak apalah, kita terus je. Dia nak cerita ayat yang sebelum tu kan, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi wa khairan lahum bal wa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Ali Imran ayat 180 tu. Jadi dia cerita hari tu kita sebut ayat tersebut menyelahkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang memiliki apa yang diwarisi oleh makhluk di langit dan di bumi. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala aja semua milik Allah. Jangan kita kata ini milik kita ni, tak. Jawapan dia semua milik Allah. Sebab itu dia kata bima atahumullah min fadlih. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa apa harta yang dikurniakan Allah kepada mereka, Allah yang bagi. Bermaksud siapa punya? Allah punya. Cuma kita ni tukang jagalah milik itu atas usaha yang Allah bagi kepada kita. Kita usaha dapat sikit, tapi asas milik Allah semua. Kalau Allah nak tarik bila-bila boleh, dan Allah nak bagi bila-bila pun boleh. Jangan kata ada orang dia kata saya ni memang hidup susah sampai ke sudah. Ada orang dia nampak hidup dia susah sampai ke sudah, tapi Allah bagi kat dia keberkatan. Berkat tu yang mahal. Dan ada orang dia nampak macam senang, kaya, bahagia, tapi rupa-rupanya dia tak senang. Faham tak? Maaf saya sebut, berapa ramai orang kat Malaysia ni yang kaya-kaya? Ramai. Berapa ramai yang bercerai? Ramai. Simple, betul. Kaya-kaya, cerai-berai, kereta, Range Rover. Syarikat sana, syarikat sini, production sana, production sini, itu ini bagai. Ada orang kata kita Allah bagi rezeki, muka tak handsome, tapi betul pun muka orang tuan-tuan bukan handsome pun. Muka tak handsome tapi hidup bahagia. Bini kita pun bukan segak mana pun, hidup bahagia. Kita pi orang ajak kenduri, kita pi program masjid, kita main laki bini satu keluarga, simple. Ada orang Allah bagi dia handsome, rupa cerah, handsome, macam hati Korea bagai, bini segak bagai, cerai. Jadi kita kata hal keadaan tersebut dia bukan menjadi satu indikator kaya, hang handsome, itulah hang mulia. Tak. Kemuliaan ni berdasarkan ketakwaan. Satu ketakwaan. Macam mana nak cari ketakwaan? Cari keberkatan. Berkat tu nilai takwa tu. Apabila kita kata berkat nilai takwa ni Allah bagi banyak kepada orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah bagi dia jalan keluar. Orang yang bertakwa Allah bagi kegirangan, innalil muttaqina mafaza, rasa seronok hidup dia. Banyak tuan-tuan kelebihan. Sebab itulah kita kena ligan redha Allah Subhanahu wa taala. Lagu tu. Jadi kita kata apa-apa perkara
kita nak muliakan Allah, itu semua Allah punya. Ada orang dia kata, ini semua ada kaya ni, harta benda apa semua. Allah nak tarik tuan-tuan, sekali tarik dah, nangis dah. Ada? Jangan kata tak ada. Kan? Ada tuan-tuan, ada cuma Allah tu. Teringat lagi. Saya selalu cerita dengan tuan-tuan. Anak dia mai jumpa saya, dia kata, Ustaz, bapak saya orang kaya, kontraktor besar. Kan Nabi tu Allah bagi dia sekali ya. Apa dia? Lumpuh. Allah bagi dia lumpuh. Kan? Habis dia ada apa dekat dia? Dia ada kekayaan. Tapi kalau orang yang ada kekayaan tapi tidak boleh menggunakan kekayaan dia, orang kaya ke tidak? Tak kaya. Kan? Kita tuan-tuan, tak adalah kaya mana, tapi alhamdulillah boleh menggunakan apa yang ada kat kita. Celia tu. Kira kaya tu. Ada motor kat rumah, boleh main naik motor. Ada gerek kat rumah, ada basikal kat rumah, boleh main naik basikal. Relax, tenang. Tak perlu nak tunggu kereta besar baru main masjid, tak perlu. Ada hak jalan kaki. Jalan kaki ada satu brother kita tu, jalan kaki sampai ke ujung. Rupanya taman dia ujung. Kan lorong dua depan tu, ujung, jalan kaki. Saya pun kata ke dia, bang, rumah kat mana? Dia kata ujung. Saya kata main naik kereta. Dia kata tak apa Ustaz, saja nak jalan kaki. Gila tu. Kalau saya pun tak sanggup. Tapi nak bagi tahu, dia seronok dengan kehidupan dia lagu tu. Itu yang kaya. Itulah orang kaya. Dia rasa macam seronok dia berjalan. Kan? Ada orang dia naik motor macam tu, naik motor relax, tenang. Itulah kaya. Kita duk nampak kaya ni, duit ringgit banyak, harta benda banyak. Tapi kalau tak boleh nak guna, rugi. Apatah lagi kalau dia kedekut untuk guna yang Allah kata, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah tadi tu. Nah, rugilah tuan-tuan, tak boleh nak kata apa. Jangan sekali orang yang bakhil dengan harta benda yang Allah kurnia kat dia, dia tak mau guna. Itu lagi bukan orang kaya. Ada satu orang Allah, dia rumah dia terbakar. Rumah dia terbakar. Bila terbakar tuan-tuan, rupa-rupanya dokumen-dokumen penting termasuk duit ringgit dia ada dalam rumah. Habis daripada tu tuan-tuan, dia tension, kira hidup pun jadi macam betul tak betul. Faham tak tuan-tuan? Sebab dia duk kumpul, dia tak gunakan. Anak bini nak pun tak ada tuan-tuan. Habis tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan nak kata lagu mana? Duk kumpul. Tapi Allah bagi sekali ya, rumah terbakar. Habis semua. Betul lah. Anak bini pun nak lari. Dia kata tak boleh lah hidup dengan dia Ustaz. Pening kepala. Macam orang tak betul. Kita kata bukan macam orang tak betul. Memang tak betul lah. Allah tarik. Oh, takut tuan-tuan. Ada orang yang hidup biasa-biasa, tiba-tiba main dekat kita. Ada kata Haji ada tanah sekian-sekian tempat kan. Saya tengok dalam rekod, dalam pejabat tanah nama Haji. Okey Haji, kami nak buat projek dekat tanah Haji. Projek apa? Tanah tu memang tepi sungai. Mana ada orang nak? Kena tebatan banjir. Benda ni berlaku di Pulau Pinang. Tanah dia tuan-tuan duduk dekat sungai Kuala Muda. Adalah sungai dekat Titi Merdeka. Kalau tuan-tuan lalu daripada Kepala Batas nak pi ke Tikam Batu tu, kawasan area situ dia buat tebatan banjir. Tiap tahun banjir. Dia pun kata, saya nak tanam nak buat bendang pun payah Ustaz. Ayak naik sedia tepi sungai. Kerajaan negeri ambil. Pulau Pinang ambil tebatan banjir. 400,000. Belagak satu macam Pak Long tu. Kita jumpa ada Pak Long, apa cerita? Dia kata apa ni? Tunggu duit dah. 400,000 dapat. Saya kata Pak Long, mereka ambil. Memang saya punya pula, dia punya tu pula. Jenis bendang dah betul-betul melebar tepi sungai. Lagi cantik orang tu ambil. Nak kata lagu mana? Kadang-kadang kita tak tahu nak kaya tu bila. Tiba-tiba ada. Padahal tanah tikus kan tak guna pun, tak boleh nak buat apa. Tiba-tiba kalau kena, oi tuan-tuan, dahsyat. Tu tak boleh nak kata apa. Kan ada. Orang kampung saya betul-betul tepi sungai tu. Mak saya orang situ. Orang kampung Pantai Kamlun. Kepala Batas Pulau Pinang. Saya ni ada darah Pulau Pinang. Tuan-tuan jangan main-main. Jangan sampai saya cakap Penang, lah saya cakap Kedah.
Kalau saya cakap Penang, kepala saya goyang. Satu hai dan tu tak ada kena-mena marah orang Penang kat gua. Tapi ada darah Penang tu kira kelah. Adik-beradik saya 2 orang Penang. Atas tu 2 orang Penang. Saya pun tak sempat beranak Penang, beranak KL. Dah ayah saya kerja tentera kat Mindef, beranak KL lah, kira okey lah. Tapi nak cerita bagi kat tuan-tuan, kita tak tahu Allah nak bagi kita kaya bila. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kadang-kadang kita rasa macam kita kaya ni. Tak. Rasa macam kita susah ni. Tak. Rupa-rupanya nampak macam susah. Itulah kaya. Kaya yang paling mahal, sihat badan. Itulah kaya. Ada satu Cina tu sembang dengan saya, duk jogging selalu. Waktu kat Sarawak tu, uncle tu. Tiap-tiap pagi, saya duk jogging pukul 5 pagi. Kan sana subuh awal. Saya pergi semayang kat Masjid Putih, semayang subuh dekat Matang Jaya. Habis semayang subuh, saya cabut terus. Pergi jogging, pukul 5:10 gitu. Pergi jogging. Ada satu pakcik ni, uncle ni, memang orang Cina. Kita kata, uncle, you pasal apa you jogging awal? Brisk walk awal? Betul dia cakap dekat saya, dia kata, sihat ni mahal. Sihat tak boleh jual beli. Boleh jual beli tak? Sihat tak boleh jual beli. Saya kata, pergilah hospital. Hospital, you bukan beli sihat, you beli ubat. You dapatkan perkhidmatan untuk ubat, bukan beli sihat. Dia kata sebab itu sihat you kena jaga. Dia kata benda yang paling mahal sihat. Sebab itu dia kata orang-orang dia ambil insurans, ambil apa, mahal pada kesihatan. Mahal pada kesihatan. Kita tak nampak benda tu tuan-tuan. Kita tak nampak mahal tu, sihat tu mahal. Kita nampak macam biasa. Dalam kitab Sifatul Muslim wa Muqawwimatah, sifat dan ciri-ciri orang Islam, karangan Syekh Muhammad Fauzi, terjemahan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, jilid yang pertama, pada bab yang pertama, cerita dia adalah tentang jasmani yang kuat, jasmani yang bagus. Dalam bab ibadat, daripada 5 ibadat kita, daripada rukun Islam kita, syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Daripada ni, dominannya adalah bersifat dengan fizikal. Solat, fizikal. Solat, fizikal. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Simple, fizikal. Ni bukan main-main terus mayang duduk. Orang kita main-main, dia terus tarik kursi, Allahu Akbar, duduk ni, Allahu Akbar. Sedangkan tadi, daripada kereta, masuk Masjid Munawwarah ni, berlari. Berlari ni, selipar ni, 3-4 meter terbang belakang. Nak ligan ni, main-main lari, kita ingat buat apa? Pun cari kursi. Di kursi dia duduk, Allah Akbar, batai. Kecuali dia ni memang tak boleh nak berdiri tegak. Dia ni kalau dia berdiri kena berlari. Jadi kalau dia duduk saja dia tak boleh duduk. Dia kena berlari, berjalan juga. Itu cerita lain. Tapi tengok muka ni pun boleh diri, boleh berlari. Angkat takbir, Allahu Akbar. Tak larat, tak mampu, baru bertukar keadaan. Kesulitan tu dia berubah. Masyaqqah tajlibut taisir. Berubah baru jadi nak cari kemudahan dia di mana. Bukan nak mudah dulu. Kita mudah dulu, relax. Lagi dahsyat yang dapat kursi duduk sandak ni. Aku perasan dapat sandak ni, dia punya semayang Allahu Akbar. Dia punya rapat kat belakang ni macam naik motor RZ tu. Dia sedap lah duduk sengit. Kan orang naik motor RZ kan dia menyengit. Zaman tuan-tuan zaman saya ada, zaman saya naik tegak. Zaman tuan-tuan naik menyengit, bungkak pun sebelah lagu tu kan. Allahu Akbar. Sengit. Sandak satu macam. Tak payah sandak. Tak payahlah sandak lagi kan, sabar dulu kan. Sebab tu kecuali memang dia kena sandak. Sebab kalau dia tak sandak sakit pinggang, tu tak apa. Ada orang jenis kena sandak. Dia kalau tak sandak ni tuan-tuan tak boleh kira rebah. Tu tak apa. Sebab itu kita kata dalam ibadat dia memang dia main dengan kekuatan. Kena sihat tubuh badan. Dia main sakit urat dah tuan-tuan habis. Sakit urat dah. Nak duduk antara 2 sujud pun kalau kena sakit urat, celah-celah apa nama paha dengan betis ni. Tuan-tuan, Tuhan je tahu. Nak lunjuk kaki pun tak boleh tu. Nak lunjuk kaki, saya tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka tuan-tuan pun tahu jenis sakit urat lagu mana.
Kan? Jadi tuan-tuan, kita pun tak boleh nak kata apa, jangan main-main. Dia Allah tarik sikit nikmat, bab sihat. Apa lagi bab sihat? Puasa. Dalam kitab Sulamul Muqtadi fi Ma'rifati Tariqatil Muhtadi, Syekh Abdullah Al-Fatani, dia bagi tahu apa? Kalau orang yang berpuasa ni dia berkemampuan untuk berpuasa, baru dia boleh berpuasa. Kalau dia tak bermampu untuk berpuasa ataupun kerana keuzuran, maka tak perlu untuk dia berpuasa. Tapi kalau dia ada kekuatan untuk dia berpuasa, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tak daya, orang tua yang tiada harapan sembuh, dia tak payah puasa, tapi kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Itu yang kita nak kena faham. Bagi orang yang sakit atau musafir, man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra, kena ganti hari yang lain, tapi tetap kena puasa. Lagu tu lah contoh. Apa lagi yang berkait dengan kekuatan tubuh badan jasmani ni tuan-tuan? Haji, pergi umrah, pergi haji, kena sihat tubuh badan. Kadang-kadang saya malam duduk jogging dekat kompleks sukan, adalah 2-3 orang kawan-kawan kita, jemaah kita ni, saya dah kata, Haji, dia kata, Ustaz, lagi 2 minggu nak pergi umrah. Dia nak tahu jemaah masjid ni, dia nak pergi haji umrah ni tuan-tuan, jumpalah muka dekat kompleks sukan tu. Saya selalu jumpa. Kalau muka tu memang jumpa kat masjid, tiba-tiba pukul 9 lebih tu ada kat kompleks sukan. Saya kadang pukul 9 lebih pergi kompleks sukan. Ji, dia kata, Ustaz nak pergi umrah. Dia kalau bulan biasa tu pergi umrah. Kalau haji ni 2-3 bulan sebelum tu nampak muka dia tu, kita saja tanya, Haji, jarang nampak tiba-tiba mai. Dia kata nak pergi haji Ustaz, nak kena training. Training kan tuan-tuan. Itu dia berjalan dengan bini dah. Dia berjalan dengan bini dah. Dan kalau dia berjalan dengan bini dah, lambat. Kalau dia berjalan sorang-sorang, laju. Tapi takut. Sebab dekat kompleks sukan tu macam-macam ada. Orang zumba ada, orang apa ada. Laju dia berjalan. Laju kan boleh percaya orang pakai kopiah. Tapi kalau dia jalan dengan bini dia baik. Baru ni 2 malam lepas, dia berjalan dengan bini dah. Orang Seremban 2 jam jalan dengan bini dah. Saya kata, Haji, dia kata, Ustaz, jalan pelan-pelan Ustaz. Rumah kat sebelah. Dia kata, rumah kat sebelah ni jalan pelan-pelan. Pandai pula tuan-tuan. Saya pun jalan dengan dia relax 15 minit. 1 kilometer 15 minit. Kira okey lah, kira clear lah, kira gagah lah. Kalau tuan-tuan, kalau jemaah kita banyak pagi, Masjid Taqwa, Parui Jaya, Masjid Taqwa, banyak geng-geng tu pagi, pukul 7 pagi. Lepas tuan-tuan semayang apa semua ni, salin baju, pergi kompleks sukan tu, jalan lah. Cerah sikit, pukul 8, cabut lah, keluar lah. Saja nak bagi sihat. Tapi kita ni banyak lena, bila kita tengok, orang marah. Bila kita ni, orang lagu tu, padahal itu nak sihat tu, ialah tuan-tuan. Kardio ni bagus untuk jantung. Tapi kita bila kita malas ni, lagu tu lah, kita berasa kita sihat. Itu yang ramai. Zat, meninggal. Saya kata, bila dia sakit? Tahu-tahu dia sakit, tak jaga, ambil kesempatan pusing masjid ni, pusing saja. Tak salah pun, Tapi orang kita dia nampak macam, kalau aku buat lagu tu, nanti orang kata apa pula? Tak kata. Mula-mula memang orang kata, mulut orang ni tuan-tuan, jangan cakap apa, biar pilah mulut orang. Betul, mulut orang ni. Padahal kita yang nak sihat. Tuan-tuan keluar ni pakai slipper, pusing balik, pusing kot belakang atas, pusing balik. Okey, clear. Tak ada masalah pun. Saja berjalan pagi-pagi 15 minit. Nak dapatkan sihat tu. Sebab dalam ibadat, sihat ni cukup penting. Tapi bila kita bercakap, orang kata, Ustaz cakap pandai ya, bukan soal cakap pandai. Sebab itu Jabatan Mufti keluarkan kitab Sifatul Muslim tu. Nak bagi kita faham, Jabatan Mufti buat keluar. Bukan saya nak main-main tuan-tuan. Tuan-tuan boleh selok tengok kitab tu, dia cerita pasal apa, penting tak penting sihatnya tubuh badan ni. Supaya apa tuan-tuan? Kita jadi umat Islam yang kuat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat pada tubuh badan yang sihat. Baru akal kita sihat. Apa semua tuan-tuan, bila tubuh badan kita sihat, kita ni tak lelap-lelap, tak ngantuk-ngantuk, tak apa tuan-tuan. Wallahu alam, sajalah cerita. Sambung dia kata,
Oleh itu, kenapakah pula mereka mesti bakhil apabila memilikinya dan tidak mahu membelanjakannya pada jalan Allah? Dia kata sedangkan Allah dah bagi dekat hang macam-macam. Tetapi hang berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat ni, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nak hitung nikmat Allah ni tak terhitung. Banyak sangat nikmat Allah. Allah bagi kat kita. Nikmat ni cukup banyak. Bila Allah bagi nikmat yang banyak ni tuan-tuan, kita ambil dan ada perkara yang perlu kita keluarkan. Terutamanya berkait dengan zakat. Zakat kena keluar. Apa yang wajib kita keluarkan. Kalau keluarkan zakat, nanti catat. Itu paling penting. Catatan untuk zakat. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang orang dia bab zakat ni, dia buat, dia tak buat, tahu sedangkan itu tanggungjawab dan juga kewajipan. Kita duk bincang dan 16 muka surat ni tuan-tuan, tak lain dan tak bukan. Dia bukan nak cerita apa, ni cerita tentang kewajipan kita bab zakat. Sebab itu ada orang, Ustaz Syamsuri Ahmad cerita, dia kata ada orang Kedah, dia memang saja turun mendang saja, padahal dia kaya dah, ada duit dah, saja turun nak bagi ada zakat bendang, zakat padi tu, dia bendang, dia buat bagi upah orang tak apa. Dia kira macam hang buatlah, hang bagi aku pajak ke apa ke, boleh tak masalah pun. Dia dekat Kedah ni dia sistem macam-macam. Kalau bendang ni, ada orang dia upah baja apa semua dia. Ada orang dia sewa. Macam mak saya punya bendang, sewa ke orang tu, dia buat 2-3 musim, nanti dia bagilah duit. Setahun dia bagi, satu musim dia bagi 1,000. Kita tak payah pikir baja ke apa ke, kita tak payah fikir lah. Dia urus semua. Itu lagi senang. Tapi, macam saya sebut, saya Syamsuri Ahmad, orang tu turun sendiri dalam bendang. Turun sendiri apa tuan-tuan, dia buat apa yang patut dan perlu tuan-tuan. Dapat ada bayar zakat padi, dia bayar zakat padi. Bila orang tanya kepada Pak Long, pasal apa hang bayar zakat padi ni? Padahal harta lain pun banyak. Saja sebab ada tanggungjawab kewajipan kat sana. Aku nak buat sesuatu yang memang ada tanggungjawab dia. Dia nak buat. Tuan-tuan, tuan-tuan, tapi kita nak dapat taraf lagu tu payahlah. Kalau kita dah senang saja nak turun mendang. Tak dah. Mohong lah tuan-tuan, betul. Nak turun tuan-tuan dengan berlemoy. Sini panggil apa? Lumpok. Kena lumpok tu lah. Lumpok tu kalau kena tu, orang Kedah panggil berlemoy. Kotak tu lah, berlemoy. Tapi berlemoy ni dia bukan kotak tu. Berlemoy ni dia macam berlemoy. Tu berlemoy. Berlemoy pandai-pandai apa lah fikir. Berlemoy. Tuan-tuan kira macam serabut lagu tu lah. Serabut. Kena ayak acak, ayak bendang apa semua lagu tu lah. Tapi kita kalau dah kaya, kita tak lagu tu dah. Tapi ada orang dia sanggup lagu tu sebab dia nak cari keberkatan. Mahal berkat ni tuan-tuan. Sebab itulah apabila kita sebut berkenaan dengan keberkatan, ada orang memang dia kejar keberkatan, kejar. Sebab itulah bila disebutkan kenapa mereka menjadi bakhil, pasal apa hampa jadi kedekut, sedangkan semua perkara tersebut Allah yang bagi. Allah yang bagi dekat kita. Satu Allah bagi dekat kita. Kenapa kita nak berkira? Kadang-kadang ada orang tuan-tuan, ada orang lah, adik-beradik dia susah, dia buat dia lah. Tetapi orang yang tak ada kenal-mengenal dengan dia, dia tolong satu macam tu. Dia tolong apa? Susah mana? Tolong. Padahal ada adik-beradik dia susah. Saya pernah jumpa tuan-tuan, ada satu hamba Allah tu, orang kaya, abang dia orang berada, naik kereta Velfire, ni cerita 10 tahun lepas. Kalau 2014 hang ada kereta Velfire tu kira kaya betul lah. Lah tuan-tuan pakai Velfire ni kira macam biasa je pun. Dulu Velfire 2014, adik dia pakai Wira bodoh, Wira kokak Wira bodoh. Saya pernah naik kereta adik dia. Tuan-tuan, naik kereta adik dia ni bukan naik kereta, macam naik apa pun tak tahu, dengan air-sober rosak, dengan bearing berbunyi kalau bawa tu, kalau hujan ayak masuk. Saya pernah tuan-tuan, saya kata hujan pun ayak masuk Saya kata padahal bumbung dah. Dia kata bocor. Abang dia kaya-kaya, adik dia biasa. Kita tanya kat dia, abang tak tolong hang langsung? Ada. Kalau hang pergi tengok ni,
Abang ni boleh pi tolong dekat orang luar negara, Pakistan, dekat luar negara Mesir, dekat abang dia pi tolong. Tapi adik sendiri susah ni tuan-tuan, kereta kokok lagu tu pun tak mau tolong. Allahu Akbar, tak mau lagu tu. Sebab tu agama demai rapatkan ukhuwah, kasih sayang. Ada orang yang prioriti yang kita nak kena tolong, kita tolong. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti zakat ni insya-Allah. Nanti kuliah akan datang, nanti kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan zakat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa qawlana fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.